Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wal intisami illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas apa yang Tuhan bagi pada kita. Hari ini kita buka kitab Bulughul Maram. Kita muka surat 859, kan? Muka surat 859, hadis 1494, kan? Baik. Muka surat 859, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud kita akan ambil, dan Abdullah bin Umar kalau Allah izinkan. Kalau dah ambil, jangan ambil lagi dah. Sebelum kita nak ambil hadis, lah ni punya musim sajalah nak baca Quran, terlintas di hati. Pasal tengok buku hampa cantik, elok, bersih, punya belajar, kan? Jadi orang wakaf di situ, ustaz bermanfaatkan. Nak tunggu apa buka, siapa nak buka pun tak tahu. Jadi kalau kita nak wakafkan di masjid dengan surau, pastikan masjid dengan surau tu yang aktif, yang kaki membaca, kita dapat pahala. Kalau tidak, syaitan nak tengok, syaitan sana hehehe. Jadi kita pahala sedekah jariah tak mengalir. Pahala sedekah jariah tak mengalir, letak situ. Kita nak bagi pada orang yang nak manfaatkan benda. Kita nak buat masjid, kita tengok masjid tu ramai kau ramai. Aku nak bantu tapi kita tengok tak mengarut nak, bumbung semua aku dah buat dah, contoh. Kan? Kita tengok kalau masjid surau tu berjalan, aktiviti dia, bantu dia. Kita letak Quran, kita tengok, okey. Macam kitab Bulughul Maram, wakaf sini, semua orang dapat, kan? Macam tu tak apa. Jadi ustaz nak manfaatkan Ibnu Katsir. Setiap kali sama, ustaz pegang Ibnu Katsir. Sikit-sikit je, kan? Hari ni kita tengok ayat Al-Isra. Saya sudah mengajar ayat Al-Isra, ayat 71, 72. Sikit je. Kita tak boleh tiap panjang, sikit dia lalu je. Masa kita baca ayat Quran ni, kita rasa Allah bersembang dengan kita. Setiap kali kuliah ni, kita kena ikhtiar, kita kena usaha nak dengar kata Allah. Masa ingat zaman kita duduk, zaman mutaakhir macam ni semua ni, kita dengan Quran tak boleh nak pisah. Masa syafaat Quran paling besar sekali. Dia adalah hadis, dia adalah satu kalam mutawatir yang tak perlu kita bimbang. Kalam Allah satu benda yang tak perlu kita bimbang. Cuma kita baca ni, kita nak faham maksud dia. Nak lanjut lagi apa, kena ambil kitab tu, kena tengok apa yang Allah Ta'ala dah bersembang, kan? Selalu kita minta lagi, kita main di kuliah-kuliah ni, kita minta pertolongan daripada Allah yang menjadikan hati kita. Ya muqallibal qulub. Nabi baca doa tu. Nabi baca doa tu. Ya muqallibal qulub. Allah yang boleh balik-balikkan hati. Hati kita nanti saat dia main seronok agama, dia gila-gila seronok. Saat ni dia tak seronok pula, dia nak pergi tempat apa nama? Dia nak pergi tempat macam Hikam, dia nak pergi tempat, dia nak tengok kawasan-kawasan tertentu, kan? Kan. Dia main ni. Kita apa suasana main sekalipun, banjir ke, hujan ke, pilihan raya apa ke sekalipun, kita ada jati diri, kita ada konsisten ada. Kita ada jati diri kita. Kita tetap akan jadi khalifah Allah di muka bumi. Kita bertanggungjawab. Kita tak mau jadi orang sunnah yang tidak bertanggungjawab, yang duduk di atas muka bumi. Dia mengaji, apa yang berlaku dia serah pada syaitan. Syaitan kata, aku suka orang mengaji macam tu. Syaitan paling suka sekali orang sunnah yang mengaji ini. Dia tak peduli tentang apa yang Tuhan jadi. I like you,
I like you, syaitan kata. Dia mengaji, lepas tu dia baca hadis. Hadis mengatakan kita jangan temu dengan fitnah. Macam mana hang faham? Tarik kena yo karif pula. Nampak tak? Macam mana hang faham? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Tuhan, Allah jadikan kita ni khalifah Allah. Kita ni semua khalifah Allah di muka bumi. Ditugaskan jaga dunia ni bagi elok. Kita lah menentu seberapa daya, seberapa mungkin yang boleh. Setelah kita tengok, kita renung, bismillah. Bukan kita aku ni bab-bab ni aku tak mau. Ni kalau boleh hang duduk di luar pada bumi. Ada. Hampir cari bumi yang tak ada masalah. Dan Nabi SAW suka umat dia terjun dalam masyarakat dia dalam keadaan kalang kabut, kucak kacir, dia terjun, dia cuba bagi sumbangan. Itu umat aku yang terbaik. Bukan lari daripada masalah. Nampak tak? Dia terbang atas situ dah. Kat musim dia main kuliah, dia ikut musim. Saat ni dia main cara hujan, cara cakap hujan. Banjir, kutip duit. Pilihan raya, suruh orang kempen, macam itulah. Itulah kuliah. Kan? Jadi kita tengok ayat Quran. Tengok ayat Quran, pujuk diri kita dengan Quran. Surah Al-Isra ayat 71, 72. Sikit je sebelum kita masuk hadis. Sementara nak tunggu dev terhormat, ambil kitab, nak buka kitab kan, kita bagi masa. Allah Ta'ala kata apa dalam Quran? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Sikit je ayat tu. Kan? Pasal Ustaz nak bagi, pasal ada orang nak buat wakaf Quran di masjid ni, sekurangnya apa tengok ayat suratul Isra 71, Yauma tu maksudnya hari apa? Hari kiamat. Ingat, hampa semua nanti mai kat aku. Ni semua yang duduk dalam kuliah ni, muka-muka yang tak lama di dunia. You all can understand, kita semua akan berpindah kepada alam akhirat. Saya tak percaya, angguk sudah. Yauma, Allah kata pada hari kiamat, nad'u, aku Tuhan panggil apa? Aku panggil apa? Pada masa tu, pada ayat yang lain, bila Allah panggil, ya, kita jawab terus. Kita duduk di alam kubur, Allah panggil dan bangun. Kita tak lewat. Di dunia orang panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil, hayya ala salat, nyek dia buat lebih kurang. Nak mampu. Macam mana panggil hang di dunia, esok ni baru kita terkejut. Hari yang dipandang Allah panggil kita duduk di kubur, bangkit terus tanpa kita ambil satu saat pun untuk kelewatan. Tu dia. Kullu unasin, aku panggil semua aku panggil. Kullu unasin, yang nama manusia aku panggil. Sejak Adam, sebelum pada Adam kan semua. Adam dengan Hawa damai dah. Tapi sebelum Adam dan Hawa dah ada, dah kata Ibnu Katsir, 1500 tahun dah ada Adam. Kira dia tu bergaduh je daripada. Itu dia. Kullu unasin yawma nad'u, hari yang aku panggil apa semua. Kullu unasin, semua manusia, bi imamihim, aku panggil apa dengan imam hampa sendiri. Hampa mai dengan imam hampa. Tafsiran ni bi imamihim ramai orang buat. Ada yang tafsiran batil, ulama kata. Tafsiran ulama hadis, ulama Quran pegang, kita akan dibangkitkan dengan nabi kita. Setiap orang ada nabi dia. Nabi apa nama? Adam ada puak dia, kan? Puak Nabi Musa dengan puak dia. Manusia akan dibangkitkan dengan apa dia? Manusia akan dibangkitkan dengan imam dia, bi imamihim, dengan imam dia, dengan pemimpin dia. Ulama kata di situ dengan nabi dia. Ada ulama mengatakan dengan amalan dia. Ada ulama mengatakan dengan kitab dia. Tapi dalam tafsiran ni, ulama kata dengan kitab dia. Setiap kita ni dibangkitkan dengan kitab kita. Ada satu kitab. Kitab tu malaikat dia tulis sejak kita beranak mai kat dunia sampai kita mati. Kerja dia tulis je. Kitab tu akan dibentang depan mata kita. Ayo, apa faham ke ni? Hangguk sudahlah. Pada hati dia. Akan dibentangkan di depan, nampak. Tengok ada malaikat kata apa?
Ustaz tu duk mengajar, dah tengok dia duk sembang, semua tulis. Semua tulis. Kita terkejut. Dia tengah duk mengajar, daripada sembang tengok. Lepas tu tengah duk belajar, duk mengajar, daripada bebungnya atas di luar tu. Ni salah Ustaz Lala kan? Contoh. Faham tak? Apa nak kata apa-apa kata lah, di Quran kata macam tu. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, hari yang mana Allah panggil semua manusia bersama dengan imam dia, bersama dengan kitab dia. Faman utiya kitabahu bi yaminihi, yang ni lah kita mau. Hei. Apa yang main kuliah, yang ni yang kita mau. Faman, mana-mana orang utiya, diberi oleh Allah Ta'ala. Allah kata kat malaikat, dia bagi kat dia kitabahu, kitab dia. Letak depan dia. Letak depan dia. Biyamini, bagi belah kanan. Lalu Allah suruh malaikat bagi belah kanan ni. Faulaika yakra'una kitabahum. Dia dapat dah tengok. Ya Allah, bergembira bersamaku, bergembira bersamaku. Dia baca. Bukan dia baca macam tu sajalah, nak bagi tahu seronok. Dia punya dapat tu dia baca seronoknya. Maka seronok orang yang Allah bagi belah kanan, dia baca. Lepas satu nak baca. Ya Allah, amalan aku ni, ya Allah aku puasa. Dia nampak makhluk puasa dia yang tu yang ni, betul-betul dia buat kerana Allah. Kalau Allah bagi kitab di sebelah kanan dia punya seronok lah. Ya Allah, duk baca tentang seronoknya amalan aku. Nampak tak? Mata tabung duk bergerak tu kan, dia bagi kerana Allah. Rupanya dia nampak tabung dia itu. Nampak tak? Ya Allah, hampa nak kata apa? Katalah kat aku. Faulaika yaqra'una kitabahum, pada masa tu mereka akan baca ya Allah kitab depa, wala yudlamu fatila. Sikit pun Allah kata aku tak zalim. Semua benda baik hang tulis. Sampai Allah tanya kat malaikat tanya kat dia, adakah benda-benda yang dia buat baik-baik masih lagi tersembunyi ke, tak tulis lagi ke, macam mana? Dah semua dah tulis dah. Allah tanya kat dia, adakah benda? Jadi kalau bagi sebelah kanan dia seronok, aku tak zalim kat hang, kata Allah. Semua benda yang hang baik, semua aku tunjuk kat hang. Pada hari akhirat tu dia punya seronok lah. Dia punya seronok, dia nampak semua ya Allah Tuhan. Tuhan kata apa kat sini? Sedikit pun aku tak buat naya kat hang. Aku tak buat naya dekat hang Nabadak. Tapi dalam masa yang sama, ayat Quran yang lain dia cerita lagi. Bila bagi belah kanan, bila bagi belah tangan kanan, dia punya seronok duk baca. Dia harapkan semua amalan tu nak rabut, nak bawa dia ke syurga. Dan satu lagi bila bagi belah kanan, ayo kan pula dapat. Dia bagi belah tangan kanan, belah kiri, belah kiri, ya Allah, dia tengok tu. Ya Allah, ni usah nak buat drama siap-siap sebelum buat drama. Ni semua ustaz lakon sebelum lakonan nampak di sana. Quran cerita sendiri. Bagi belah tangan kiri dia tak seronok, dia kata, awak buat mat kitab ni kat aku. Awak kitab ni mat kat aku. Dia menyesal kitab tu, ya Allah. Awaklah kitab ni mai kat aku, awaklah kitab ni mai kat aku. La haula wala quwata illa billah. Jadi mudah-mudahan kita mai di kuliah ni, Allah nak tunjukkan amalan soleh kita di sebelah tangan kanan. Ustaz dengan nampak semua, kita harap macam tu. Betul tak? Itu kita harap. Lalu Allah sambung dalam Quran lagi. Ustaz nak baca Quran tak mau terjemahan macam-macam kan? Tengok. Wa man kana fi hadhihi al-a'ma. Allah kata, wa man kana fi hadhihi wa man, siapa-siapa, kana adalah diri dia, past tense. Hadhihi, fi dunia ni, di dunia dia buta. Tu dia. Allah kata, fi hadhihi dunia. Hadhihi maksud dunia. Di ni yang dia duduk ni, dia buta. Dia buta. Dia tak boleh tengok langsung masjid, tak nampak. Pasal malam dia nampak hang jaga hang. Pasal malam dia tahu, dia nampak tak mana pasal malam dekat, dia tahu. Di mana aku dah candul atau semua, dia tahu. Ya Allah, ya Tuhan, tu dia. Tak nampak masjid, tak nampak Quran, tak nampak.
yang katakan hidayah Tuhan dia tak boleh nampak, berbahaya sangat-sangat. Wa man kana fi hadhil a'ma, mana-mana orang yang Allah Ta'ala kata di dunia ni dia buta, dia tak boleh nampak benda yang baik, kira benda jahat ni duk ada di mata dia. Allah kata apa? Dia buta. Allah kata orang ni sebenarnya buta, dia tak boleh nampak benda baik. Fahuwa fil akhirati, macam mananya buta tak nampak hidayah petunjuk Allah Ta'ala, fahuwa, dan macam tu juga dia, Allah kata di akhirat. Fahuwa, dan dia ni fil akhirati, di hari akhirat kelak esok ni a'ma. A'ma. Dalam ayat yang lain kata bernama nahsyuru yaumil qiyamati a'ma, akan dihimpun dengan buta. Dia kata waqad kuntu basiran, Tuhan aku dulu celik pasal faham butakan aku. Berhantau. Oh, ayat Quran dia cerita wa nahsyuru, aku himpunkan dengan orang buta. Dia menjerit, dia kata Allah, dia katakan Allah waqad kuntu basiran, aku dulu celik pasal faham butakan aku. Dia mengamuk, ya Allah Tuhan. Maka Allah Ta'ala kata di dunia kalau kita buta masih ada peluang nak kembali pada Allah. Di dunia kalau kita buta masih ada peluang kembali pada Allah. Tapi kalau di akhirat buta tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik dah. Tentu Allah kata wa adallu sabila, dia akan terus sesat yang nyata. Di hari akhirat aku tak bagi nampak langsung. Dalam bulan-bulan Maulid Nabi duk selawat kat Nabi, Allah haramkan hang jangan tengok kekasih aku. Allahu Akbar. Habis. Hang jangan tengok kekasih aku. Nampak tak? Hang jangan tengok. Punya penat lelah dia buat agama dekat hang. Apa hang buat? Habis kuat bila masuk Maulid Nabi sallallahu jaga hang. Aku sesah hang mampu. Tu dia nampak tak? Allahu Akbar kabira. Kita tak mau jadi golongan macam Abu Lahab, Abu Jahal. Bila Nabi mai dia seronok, tapi Nabi buat main agama dia buta. Dia buta. Inilah Quran duk cerita kat kita. Mudah-mudahan ya Allah Tuhan tafsir Ibn Katsir orang wakaf ni hampa manfaatkan dia. Bagus. Rumah hampa kena ada Quran sikit. Satu hari satu ayat pun tak apa. Sebulan dah 30. Duk sembang dengan Tuhan ni, Tuhan dah bagi tahu macam ni. Jadilah, nampak tak? Ya Allah. Mari kita sambung kita punya kuliah pula. Datuk-datuk dan datin-datin, tengok muka surat 859. 859. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita kalau baca hadis ni, kita cuba bayangkanlah betapa sungguh ulama-ulama hadis nak cerita kat kita tentang Rasulullah. Orang ulama hadis ni membuktikan orang yang sayang kat Nabi. Kalau kita kata sayang kat Nabi, satu hadis pun tak boleh apa. Sayang apa? Habis kuat-kuat hadis pun boleh baca innamal a'mal binniyat, dekat tu je. Punya lama hang hidup di dunia, apa hadis yang tahu? Sebab Imam Nawawi dia buat hadis pada 40 hadis. 40 hadis tu asas sepatutnya hang yang tua hang tahulah. Lalu sikit pun tak apa. Pasal tu ulama hadis ni ya Allah, ulama-ulama yang sayang dekat Nabi. Kalau depa tak usaha kumpul hadis kat kita, macam mana kita nak tahu cerita Nabi betul ke tak betul ke? Betul ke tak betul ke? Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Kita hari ni duk kalut siapa jadi keturunan Nabi, duk usung merata. Kita usung ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris bagi Nabi. Ni semua nabi-nabi Allah buat mai agama. Sayang orang yang bawa agama. Sayang orang yang bawa mai satu benda tunjuk berita jalan kebenaran. Orang tu kena kita sayang, kena kasih. Nampak tak? Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia khadam Nabi. Dia sahabat Nabi, dia khadam Nabi. Bukan senang semua nak jadi khadam Nabi yang Nabi redha, Nabi suka boleh masuk keluar rumah Nabi macam Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni apa kelebihan dia? Apa kelebihan Abdullah bin Mas'ud? Aku kan minayat Ustaz. Minayat bismillah. Abdullah bin Mas'ud ni kelebihan dia luar biasa yang tak ada pada orang lain. Ustaz cerita kat berbuih dah.
Rakaman pun duk dengar ustaz duk ulang. Aku ulang bukan apa faham pun. Tak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah bagi kelebihan keadaan 30 juzuk Quran dia reti, dia faham. Ibnu Kasir ni pasal tu orang suka baca Ibnu Kasir. Satu ayat Quran, nak faham ayat Quran tu melalui seorang sahabat Nabi yang Allah bagi kelebihan dekat dia, Abdullah bin Mas'ud ni. Mana-mana seorang sahabat Nabi takut dia Allah nak cerita tentang Quran, melainkan dialah ketua presidennya, Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat Nabi nak tahu tentang ayat Quran, mereka orang Arab, mereka faham. Tapi nak faham apa maksud, makna Tuhan nak sampai kat kita, Tuhan nak ajar kat kita, dia nanti rujuk dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bila dengar kata, ya Allah, dan kata dan ni, aku hidup di dunia, bolehkah aku sempat nak cerita ke orang 30 juzuk? Tapi bila Nabi angkat tangan berdoa kepada sepupu Nabi dan Nabi sapu tangan dia, Nabi ta'ni untuk dia, Nabi doa kat dia, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Faqihkan dia, cerdikkan masalah fiqh, masalah Quran, ya Allah, dia boleh hurai. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Bila dia dengar kata ya Allah, Nabi doa kepada Abdullah bin Abbas, dia rasa ya Allah, Quran aku ni kalau tak dan sekalipun akan disambung oleh Abdullah bin Abbas selama 16 tahun. Sempurnalah Quran 30 juzuk dengan dua orang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Besok dia tanya, dia boleh jawab dah. Berbuih pada tu dia. Inilah kelebihan yang Allah bagi pada Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia ni sibuk dengan Quran tak dan. Dia khadam Nabi. Kerja dia kira duk susun apa dia nak bagi penyusunan Nabi, dakwah Nabi bagi tenang. Yang kata Abdullah bin Mas'ud, dia nak bagi perjalanan Nabi bagi elok aja. Dia sanggup korbankan depa ni dikenali sebagai ashabis sufa. Sebab apa? Depa bila tengok Nabi nak tolong Nabi, tak mau apa-apa kerja. Nak minta tolong jual minyak atar pun tak mau, nak jual kari apa pun tak mau. Kira nak duduk, nak bagi peluang, nak bagi nampak dakwah Rasulullah, nak bagi faham, nak sampai ke orang lain. Tu dia. Nampak tak? Tu dia. Sampai duduk dengan Nabi, kadang-kadang duduk lapak ni, tak mau. Saat ni kan kalau aku lapak, aku bangun, tertinggal kuliah Nabi, rugi aku. Allahu Akbar. Apa faham dia cakap ni? Dia punya mengaji bersungguh-sungguh nak dapat syurga. Kita dapat syurga. Saat bangun, saat ayat, saat ni bangun. Alamak. Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia punya berkuliah mengaji dengan Nabi sampai habis. Nabi keluar daripada pintu, dia minta, ya Rasulullah, aku lapar sangat. Subhanallah. Dia tengah duduk dengar, dia lapar tergedi-gedi, lapar. Tak pernah minta kat Nabi sikit roti, potong sikit apa, perut duk sakit ni. Subhanallah. Apa tengoklah depa ni nak masuk syurga macam mana woi. Kita masuk syurga saat ni dengan azan Isya aja. Awak di tu tak berhenti, hang jaga gambar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tu depa ni hebat bila kita tengok hadis-hadis sahabat ni. Ya Allah, inilah orang-orang yang sayang kat Nabi. Radhiyallahu anhum, sampai Allah kata radhiyallahu anhum. Depa ni semua aku redha. Aku redha depa ni semua. Allah cakap tentang panggil sahabat ni dalam Quran. Allah rakam panggil mereka. Allahu Akbar kabira. Pasal tu bila kita baca tentang Abdullah bin Mas'ud, orang ni keluar masuk rumah Nabi. Sampai Nabi tengok dia, ya Allah, ya Tuhan. Nabi kata aku nak jodohkan dia. Dia pun terkejut. Dia tak terfikir benda tu. Nabi kata aku guna jodoh lah. Dia kata aku tak ada apa langsung. Yang ada dekat diri dia Quran je. Quran tebuklah tamana, cerita tamana, maklumat tamana. Hampa nak cerita tentang ayat apa, otak kepala dia boleh cakap. Hang cerita bab pilihan raya, nak undi siapa, semua dia bagi tahu. Subhanallah. Yang kata Abdullah bin Mas'ud ni, ya Allah Tuhan, otak dia Allahu Akbar kabira. Tengok. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Nabi suruh dia kahwin. Tapi seorang perempuan pula kebetulan pada zaman tu dia kaya raya. Cari duit dengan senang. Dalam masa dia cari duit, dia mai kuliah Nabi. Cari duit, lagi mai kuliah, lagi kaya. Allahu Akbar. Dia pun raplah. Ingatkan kau dah mai kuliah ni, kau lah nak korang ke apa, lagi banyak. Dia pun sakit kepala. Akhirnya dia kata, Nabi SAW, ya Allah, nak jodohkan dia, ya Allah, dengan siapa dia?
dengan seorang perempuan yang kaya raya nama dia Zainab. Wanita yang kaya raya, gila punya kaya, nak bagi jodoh dengan Abdullah bin Mas'ud. Betul tak? So, orang wanita yang berkenan dekat dia, bila Nabi kata anak dia pun redha pun nak, sebab dekat diri dia ada Quran. Orang perempuan yang bijak ialah pilih laki-laki adalah orang perempuan yang bijak pilih laki-laki ni, dia akan kata apa? Aku nak kalau boleh dia boleh jaga aku, boleh jaga agama aku, diri aku yang tu pun cukuplah. Itu nama dia wanita yang cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Macam Ustaz pernah cerita seorang raja kan, dengan nak masuk satu hadis dia punya pusing, ya Allah, sabar kan. Seorang raja, dia ada 3 orang perempuan, dia kahwin 3 orang lah kan. Kaya raya, raja yang paling kaya saat tu. Maka dia kata kat isteri dia, yang pertama, anak apa semua abang akan tunaikan. Bahasa kita lah senang. Dia kata, bang, I nak kalau boleh you buat istana yang besar yang tak pernah orang buat lagi. You buat kat I boleh buat kat you. Kan I cinta you. Dia pun buatlah. Ayu buatlah. Buat istana, subhanallah, istana yang luar biasa, cantik sangat-sangat. Yang kedua dia bertanya pula, nak apa? Yang kedua pula kata kalau boleh dia nak buat taman sebesar-besar, berapa ratus ekar punya buat. Semua tanam bunga yang cantik di atas muka bumi. Okey, dia buat. Dia cari pokok bunga, tanam, duduk dalam bunga tu. Yang ketiga dia tanya, you nak apa? Yang ketiga dia jawab, I tak nak rumah, tak nak kebun, tak nak apa pun. I nak you. I nak you. Asal I kahwin, I nak you. I bukan nak rumah, nak harta segala-galanya. Itulah perempuan wanita yang cerdik. Faham kan ni? Kita nak bahagia dengan dia. Kalau dia boleh beli kat kita pun sekalipun, ambil jual punya gelang. Dia beli. Daripada sini sampai ke sini. Dia boleh beli gelang tu sini. Dia bubuh semua. Contoh Fida aku nak pakai. Jual. Satu cincin tutup. So, kalau ni gila punya cincin. Satu cincin tutup. Tengok. Aku nak makan macam mana nak rengang. Setengah orang dia pakai rantai love macam tu. Makcik hang dah umur 60, rantai tu hang pakai Sudahlah, kadang-kadang kita nak makan kenduri kan. Nak ambil daging. Taja nak tunjuk gelang tu. Alamak ya. Halo kabra. Kalau ya Allah suami bila bagi semua harta benda kat kita, tapi yang dia tak bagi kasih sayang, tak ada makna hidup kita. Tak ada makna hidup kita nampak tak? Ya Allah. Maka Abdullah bin buat Zainab ni, dia kata bila aku kahwin dengan orang yang ada Quran, dia mampu bagi aku segala-galanya. Allah bagi kebahagiaan. Zainab kahwin dengan wanita yang tak ada apa, yang ada Quran, tapi Zainab bahagia. Zainab bahagia. Tu dia. Apa faham tak ni? Jangan main dengan orang Quran tau. Orang Quran adalah orang yang bersama dengan Allah Ta'ala. Pasal tu Sayyidina Ali kata pernah, kalau kamu ada risau, gelisah, yang tu yang ni, pergi duduk dengan Ahlul Quran. Duduk dengan Ahlul Quran, semua jiwa kamu akan hilang. Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, Nabi kata, man dalla ala al-khair, man dalla ala khair. Ni macam baca dengar. Man dalla ala khair, mana-mana orang tunjuk atas benda baik. Macam kita tunjuk suruh buat benda baik, tuan-tuan. Tuan-tuan, mainlah sama-sama kita buat mainlah sama-sama kita mengaji. Contohnya, dia buka kelas mengaji, dia duduk panggil orang yang mengaji. Setiap orang yang main kelas mengaji tu, semua pahala pergi kat dia. Falahu, dan bagi dia. Pasal dia tunjuk orang buat baik dan orang tu buat benda baik. Falahu mithlu ajri fa'ilihi. Falahu, maka bagi dia macam mana orang buat amalan, semua dapat kat dia, sebiji dapat kat dia. La ilaha illallah. Agama suruh kita buat. Apa dah? Macam kita main mengaji, kita bawa kawan kita main. Dan kawan kita main mengaji pun, dia cuba beramal dengan apa amalan dalam ilmu yang dia dengar, kita akan dapat pahala sebiji macam tu. Kali-kali Ustaz kata, kita kalau boleh ada anak di rumah, ada keluarga di rumah, biarlah anak kita mewarisi tentang pangan baik mak bapak dia. Berbuih-buih kat ampang mulut. Contohnya bapa dengan mak nak main kuliah, try ajak anak main. Sebab tak boleh tak apa. Buat pula esok ni program bila main Rejab Sya'ban. Macam Sya'ban.
Sebulan sebelum nak masuk Ramadan, bapak tu dah bubuh, dah berat, dah ikat gula ke apakah. Kita anak tanya pasal apa? Esok ni kalau bapak apa-apa jadi kat bapak, buat macam ni. Bapak selalu bulan Syaban saja, sebelum nak masuk Ramadan, seminggu tu dah pergi hantar kat orang dah, fakir miskin dah, supaya bapak puasa esok ni nak makan. Allah tak tanya ada orang fakir miskin tak makan lagi, bapak dah bagi dah. Kita rasa tenang bila kita buka puasa saja. Ya Allah, ya Tuhan, aku duk makan ni, minta-minta ada orang yang penuh dia tak makan, tak minum, dia lapar, jangan Tuhan tanya kat aku. Sayyidina Umar bimbang bila setiap kali masuk dalam mulut dia bimbang. Macam mana keadaan orang yang tak makan ya? Aku dak makan, dia makan selesa sikit je dia bimbang. Pasal tu Hasan Al-Banna, Syed Qutb, dia tak suka makan depan khayat ramai. Contoh di Padang Kota duk makan, orang lalu tengok, oh lebih slow, pas sembuh tu 200 setengah punya pas sembuh. Dia tu duk menyanyi, elok duk menyanyi, dia tambah 50, tambah kan. Apa ada? Tengok dia kata, ada kata, bila orang ada kereta lalu saja yang tengok, oh lebih slow, dia makan sedap daripada. Dan dia kata macam tu, dan dia tenging, Allahu Akbar kabir. Benda tu menjadi tidak baik bagi kita. Satu ulama ni dia takut benda macam tu. Ustaz pun kena praktik, apa pun kena praktik. Kadang-kadang teringin macam ni kan, teringin nak pergi makan roti canai, bukan roti Afghan dekat apa, dekat traffic light tu kan, dia ajak habis. Bila pergi balik pada selalu nak habis. Kalau nak main awal kata ramai orang tengok. Saat ni bila kita awal makan, ramai orang tengok. Dan kadang-kadang kita main lambat, orang main tunggu pasal kita ustaz, kita dapat makan. Orang tu sumpah celakanya ustaz, dia ada main lambat kan dia pergi panggil kita terus makan, tak maulah ya Allah, tak mau. Orang duk beratuknya lama, tiba-tiba kita duduk pasal ustaz kita dapat dulu. Benda tu boleh menimbulkan fitnah. Nabi takut benda macam tu. Yang kata Nabi, walaupun dia Rasulullah, dia tetap letak kedudukan dia, walaupun aku main lambat, bagi kat aku waktu macam tu. Itu sifat Rasulullah. Tapi kalau kita, ya Allah, oleh kerana kita keturunan Rasulullah, kita nak kereta pun special, hotel pun special, keturunan Rasulullah. Kalau Rasulullah boleh main, dia sepak bisu hang. Pasal hang bubuh atas nama aku, keturunan aku, cucu cicit aku, semua hang nak ambil satu benda yang special lah hidup hang, jaga hang. Sedangkan Nabi sampai di Madinah, ya Allah, orang tak tahu yang mana Rasulullah. Macam tu merendah diri Rasulullah. Sebab tu semua orang yang bergelar ustaz ke ustazah ke diri dia kena. Nampak tak? Tapi hari ni punya zaman orang sanjung baguslah dengan ilmu. Kita sanjung ilmu dia, bukan kita sanjung batang tubuh dia. Kita sanjung ilmu dia, kita ra'i. Memang ulama suruh kita, Islam suruh kita ra'i ulama. Dan ulama tu dia kena jaga diri dia, jangan dia ambil take advantage dalam bab ni. Nampak tak? Oleh kerana aku keturunan Rasulullah, kena duduk hotel yang 5 bintang. Hang jaga hang, nampak tak? Contoh, tak kata kat siapa pun, nak cerita je. Nampak tak? Oleh sebab tu, kita sebagai mak bapak, kan, kita cuba ikhtiar yang boleh tunjuk yang terbaik lah. Tunjuk yang terbaik supaya esok ni bila kita mati esok ni, kita seronok dengan anak kita boleh sambung benda baik kita. Boleh sambung benda baik kita, nampak tak? Ya Allah, sambung. Pasal tu bila mak kalau mak kita mati, amalan akan sampai kat mak bapak kita. Mak dah mati dah, tapi mak kita dia ada abang dia ada adik dia. Kita teringatkan mak kita cepat-cepat pergi jumpa keluarga waris mak kita. Bapak kita kadang mati dah, kadang dia ada waris dia, pergi jumpa dengan waris dia. Macam mana kita duk bagi duit raya kat mak kita setiap bulan 500, kita teruskan jumpa dengan makcik kita yang belah mak, nama makcik. Berterusan amalan tu sampai kepada mak kita tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Kita kadang-kadang rindu sayang ke mak kita, nak buat sesuatu, pergi tolong. Nampak tak? Ini kalau rindu ke mak kita, bagi makan orang. Apa ceritanya? Air rindu ke mak air, ambil nasi bungkus, bagi makan 40 orang. Nak semua poci, apa dah? Nampak tak? Boleh bagi makan, tak nafikan, memang tabiat bagi makan boleh. Tapi utamakan adik-beradik belah mak, belah bapak kita. Benda tu disuruh, benda tu akan sampai kat mak bapak kita. Hadis-hadis macam tu lah kita kena praktik ni, dah kata. Ajak orang benda baik, selagi mana dia buat benda tu, macam tu pahala mai kat kita. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, seorang Muslim yang mahu, dia kata, menunjukkan
kebaikan kepada orang lain. Dia tunjuk kebaikan pada orang lain dan kemudian orang itu menjalankan kebaikan tersebut, maka ia mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan orang-orang tersebut di samping kebaikannya sendiri. Pada kita mendapat kebaikan, orang tu dapat kebaikan, dan amalan orang tu pun dapat kat kita. Allahu Akbar kabira. Tapi kalau kita yang mai kuliah ni dengan amalan dah bagus, semua dah bagus, kita balik, kita mengumpat, ambil amalan pergi bagi kat dia, yang tu pun bagus juga. Pada mulut lidah kita boleh tahan kulak-kulak. Ustaz tak tahu kat dia. Mulut, ya Allah, ada terlintas di hati benda tak baik, semua yang pada kuliah ni dia bagi kat dia. Yang tu lah kita kena sabar sikit. Yang tu kena sabar sikit. Kena sabar sikit. Hukumnya kita menunjukkan kebaikan. Hukumnya menunjukkan kebaikan kepada orang lain wajib. Kita kena tunjuk kebaikan kepada orang lain. Tunjuk kebaikan orang lain. Kalau orang tu salah, kita tunjuk, bagi tahu dia benda ni salah dengan cara yang dia boleh berhenti, kita dapat pahala. Orang tu buat benda yang tak betul, kita tegur dia. Kita tegur dengan jalan yang elok, alhamdulillah. Kita tegur dengan jalan yang elok, kita dapat pahala ganjaran dia. Baik, kita tengok Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni sampailah Nabi sayang dekat dia sangat. Walaupun bapak dia gangster, tapi ya Allah, dia duk tengok Nabi ni dia suka daripada awal lagi. Dia dah isyiarkan Islam lebih awal daripada bapak dia. Pasal tu bila bapak masuk Islam, bapak dia kata, pasal apa anda masuk Islam tak bagi tahu kat aku? Bapak dia bagi tahu, kalau bagi tahu mampu aku kena cincang, dia kata. Ni bahasa kita lah. Nampak, berarti dia masuk Islam awal lebih daripada bapak dia. Bapak dia gangster Kota Mekah, dia sepuh mampu. Nampak tak? Tapi anak Allah bagi subhanallah. Anak Allah bagi subhanallah. Ingat, semua gangster Kota Mekah, anak-anak mereka berubah. Betul tak? Abu Jahal, tahu tak Abu Jahal? Abu Jahal manusia yang pertama sekali Nabi sakit ni. Nabi tengok pakcik dia, Nabi menangis, ayat mata Nabi paling dahsyat sekali Abu Jahal. Ustaz duk cerita untuk mulut Nabi ni, orang cerita, Ustaz kata Abu Aiman bila buat balik, bila mak dia mati kan, mak Rasulullah sampai tenging, elok-elok bagi susu anak dia. Ustaz cerita bila bagi susu ke anak dia, elok bagi susu ke anak dia. Pasal tabiat orang Arab, kalau dapat anak, dia kena ambil anak tu duduk di luar daripada kota Mekah, tak boleh duduk di kawasan bandar, tercemar bahasa yang tu. Dia susu anak dia, terpaksa dia kena ambil anak dia di luar daripada kota Mekah. Tapi Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi ni, semua orang perempuan bila dengar saja ya Allah nak menyusukan anak menteri, anak makan menteri, Abu Jahal, siapa tak mahu? Kan kalau kata-kata diisyahar kepada menteri kita, siapa nak susu apa nama cucu aku, segedit-gedit, tak nampak tak? Ada semua orang perempuan bakat mai. Tapi Rasulullah ni bila tengok orang perempuan yang mai dengan bersusu, dia pengsan. Tapi Halimah tu Sa'diyah, dia terrebah betul-betul, nampak tak? Sesuai dengan dia. Maka mak dia Aminah ambil bagi kat Halimah susu lah. Tapi dia sayang, ya Allah, ya Tuhan, dia sayang tapi terpaksa pisah Rasulullah. Allah duk bagi tahu kat kita, Rasulullah punya perjalanan hidup ni, Allah daripada kecil sampai subhanallah, cuma dia rasa kelazatan, kenikmatan, kegembiraan, ketenangan masa kahwin dengan Khadijah, masa dapat anak. Itu je dalam berapa tahun dia dapat. Lepas tu lepas 40 ataupun 37, 38, 9 dah start dah sampai ke meninggalnya Rasulullah SAW. Tapi itulah mak yang kata Aminah ni tenging sangat-sangat nak tengok anak dia, pergi ambil daripada Halimatus Sa'diyah, okey, bawa lah berjalan pilih mana. Dia kata mana nak pergi tengok mayat bapak, kubur bapak. Pasal Halimah pula Aminah mengandung, pada masa tu bapak dah tak ada dalam kandungan. Kebanyakan imam-imam macam Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mak dia nama Fatimah. Tengok nama bagus-bagus. Kalau kita buat Fatimah, oh Fatimah, kita buat otak tu. Anak tak geram buat Fatimah. Bubuh nama mak, bapak, bubuh nama mak dia, campur mak, bapak dengan tok, keluar-keluar anak, Kendos. Kan? Apa makna tak tahu.
Apalah hari ni punya nama anak dia punya campur Linda apa merepek lampau ni. Lepas tu tanya ustaz ni bagus tak bagus? Ustaz takkan jawab. Nama Nabi berlambak, nama isteri Nabi berlambak. Tak teringinkan nama-nama orang soleh. Pasal apa nak ambil nama-nama kadang-kadang Atrol Linda, Parotang apa kan? Apa kita nak baca pun kita kata apa nama hana aku tak mau, aku tak bisa tengok nama ni. Berlambak nama-nama sahabat, nama orang baik. Apa halo nak bagi nampak anak Melayu. Nak bubuh anak. Allahu Akbar. Dia belagak. Tambah-tambah kalau orang Melayu boleh kahwin lah, anak Afghan. Kalau Allah. Kembang. Sudah dekat tu. Oleh sebab tu ya Allah, mak dia Aminah ambil buat pi lah. Buat pi tunjuk dia kata ni lah mayat apa nama kubur bapa. Bagi tunjuk kat Rasulullah. Sedih masa dia tunjuk-tunjuk, Aminah dah mula sebab dia tak sonok, jatuh sakit. Tak ada nak balik ke Mekah, meninggal pula mak. Tengok Rasulullah, sekejap mak dia bersama dengan dia. Tunjuk, inilah kubur bapa. Dia abuah. Mak dia meninggal kan? Kalau orang yang pergi di Mekah Madinah. Balik. Pesan ya Allah. Ummu Aiman ambil bawa balik Rasulullah. Bawa balik. Sampai-sampai masa tu mana ada telefon nak cerita dah mati dah kan? Sampai-sampai tok dia Abdul Muttalib kata, mana bapa dia? Mana mak dia? Mak dia meninggal dah. Allahu Akbar. Aku yang tua nak jaga dia ke? Tok dia tua dah. Tok dia pula ada anak 10 orang yang ramai. Satu anak pun Allah Tuhan tak boleh bantu, tak boleh tolong dia. Dia kalau boleh dia kata ni aku nak jaga Muhammad ni. Hampa sanggup jaga? Hampa ramai-ramai boleh jaga dengan aku dah. Dia buat donor kat Nabi SAW. You all can understand? Tak ada satu pun pakcik-pakcik dia semua. Tambah-tambah Abu Jahal. Anak yatim. Mak tak ada, bapa tak ada. Bila dia besar sikit, bodoh, tulis Allahu Akbar. Bukan setakat tu, pasyak dia ambil, dia bubuk, dia himpun adik-beradik dia. Dia ambil pasyak, kita duduk berdiri, ya Allah Tuhan, di atas bukit Safa tu, pasyak dia bubuh kat Nabi. Cuma Abu Talib yang tengok rasa simpati dengan Nabi. Yang lain semua tak ada apa. Allah, sedangkan pakcik dia paling kaya sekali di bumi Mekah, Perdana Menteri, betul tak? Allah, mulut lidah yang paling jahat, yang paling power sekali Abu Jahal. Abu Jahal sampai Nabi kata esok ni kalau hampa mati yang pakai telan dengan zarqum. Quran kata sajaratun mal'unah. Sajaratun mal'unah, pokok yang Allah laknat. Akhirnya Abu Jahal nak kata bodoh, tak bodoh Muhammad. Muhammad, sajaratul mal'unah Tuhan kata apa nama zarqum. Hang tahu tak pokok zarqum tu apa? Pasal dia orang Arab, dia faham maksud Nabi. Allah bagi Abu Jahal ni otak pandai tapi tak dapat hidayah. Ada orang pandai. Kita tengok wakil-wakil rakyat kita, orang yang duduk nombor 1, nombor 2 yang bagi pelingkup Malaysia ni, semua pandai. Otak mentadbir pandai, tapi hidayah tak ada. Tu duk jadi kucak kacil. Betul tak? Semua. Dia pandai fashion keturunan dia pemimpin kita ni macam Abu Jahal. Cerdik, Abu Jahal cerdik berdebat dengan Rasulullah. Hai Muhammad, syajaratul mal'unah, pokok yang laknat tu pokok apa? Dia kata pokok zarqum. Dia faham bahasa pokok zarqum ni, dia Muhammad tahu tak pokok tu pokok apa? Pokok yang perlu ayat mengalir. Dia kena duduk atas ayat sentiasa, ayat sejuk. Ini hadut kata sajaratul mal'un, duduk di dasar api neraka. Bodoh ke tak bodoh? Allahu Akbar. Semua orang Arab dengar hujah Abu Jahal, betul Abu Jahal pandai, Muhammad bodoh. Subhanallah. Pandai tak? Bila orang ya Allah yang jenis otak dunia ni dia bercakap, kita tertarik dengan dia. Ini lagi 2-3 hari nak camping ni kan. Kita tengok siapa pandai bercakap, bukan kita tengok siapa ada agama. Siapa pandai cakap, bukan kita tengok siapa yang bawa agama. You all can understand? Bukan camping nak cerita takut-takut bodoh duk main kuliah sambung. Lega. Oleh sebab tu ya Allah ya Tuhan, maka Nabi SAW kena tahu ya Allah, orang yang bernama yang dapat hidayah ni kita tengok, walaupun Abu Jahal jahat sangat-sangat, tapi Allah bagi anak dia dapat hidayah, betul? Akrimah anak dia menjadi pembela pada Islam. Kita baca Ibnu Katsir akan cerita pendapat anak yang jahat gangster,
Abu Jahal, Akrimah, Hurai, maksud Allah Ta'ala la ilaha illallah. Bapa bijak sangat-sangat. Allah turun anak bijak mentafsir Quran macam bapa dia, tapi anak dia beriman, Akrimah. Pada sampai lagi anak Abu Jahal, Abu Lahab, kedua-dua tu bernama Utaib dengan Utaibah, dua-dua tu baik sangat-sangat. Tapi bila berkahwin dengan anak Rasulullah yang nama dia Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, kan? Ruqayyah dengan Ummi Kalsum, kedua-dua tu isteri Abu Jahal kata apa? Hendon ni wanita yang kita derhaka kelas A. Hendon ni Allah Tuhan sentiasa batu di tangan. Aku ni kalau nampak Nabi, aku nak tonyoh dia, ni bahasa Pulau Pinang senang. Dia sentiasa pegang batu. Dia balik-balik dia cakap dengan Abu Lahab, lana aku nak beritahu kat hang. Aku nak kalau boleh anak aku dua-dua ni, Utaib bercerai dengan anak Rasulullah. Aku tak mau tengok dua-dua perempuan tu. Nabi dengar dah berita ni, Nabi sedih, Nabi nak cerita macam mana ni. Depa dua-dua ni baik. Tapi mak ni tak mau. Hendon ni Allah bagi wanita yang 6 jahanam sampai Allah maki dalam Quran. Allah letakkan tabat tiada, kan Allah cerita dalam Quran. Hui, laki bini punya jahat. Bayangkan ya Allah, dia ambil batu. Sentiasa ada batu. Di mana-mana dia jalan cerita. Tahu tak Muhammad tu? Bodoh. Jahil. Orang kata, sentiasa mulut 24 jam. Dia bangun saja maki Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan, dia tak boleh tengok Nabi. Tapi Allah bagi laskan. Allah tak nak bagi duka cita, terlalu sangat jiwa Nabi. Akhirnya Nabi duduk dengan Abu Bakar rapat sangat-sangat. Tiba-tiba Hendon Abu Bakar, han nak berkawan dengan orang bodoh tu. Dia tak erti apa. Dia goda, dia cakap pun tak pandai. Muhammad tu banyak benda dia cakap tak betul. Aku nak bagi tahu kat hang Abu Bakar, kalau aku boleh nampak dia, ni tangan aku ni batu, aku nak bagi depan muka aku. Aku nak hancur dia, ni batu ni ada ni. Dia lepas, dia maki dekat Abu Bakar. Abu Bakar tersengak. Maki nak balik. Akhirnya dia pun pergi. Tak berapa lama kemudian Abu Bakar pun kata, ya Rasulullah, masa dia duk maki kat aku tadi ni, hang duk ada sebelah, hang tak rasa apa kah? Rasulullah, Nabi kata apa? Walaupun dia maki, dia kata kat aku, Allah Ta'ala butakan mata dia, tak nampak aku. Setiap kali dia mai kat sahabat maki, Nabi duk ada dalam majlis, dia tak nampak apa nama Rasulullah. Allah bagi sampai tahap tu, Allah nak jaga Rasulullah. Pasal dia tak boleh tengok Nabi SAW. Kalau hang tak boleh tengok, okey, aku butakan mata hang. Hang jangan tengok Rasulullah, dunia dan akhirat. Aduh, ya Allah Tuhan. Tapi jahat-jahat mereka ni, akhirnya mati mak bapak ni. Mereka bersatu balik. Mak bapak dia cerai, Utaib dengan Utaibah kembali balik pada anak Nabi SAW. Mereka jadi, ni semua anak-anak orang Samsin semua berubah. Tak mustahil ya Allah Tuhan, apa nama, orang jahat-jahat boleh berubah. Tak mustahil pada. Baik, Allah ada sikit lagi nak bagi parabih ni. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata, anna Nabi SAW qala, aku nak cerita tentang Nabi, aku nak bagi tahu tentang Nabi macam mana yang Nabi nak sangat-sangat yang ada pada umat dia. Man ista'azakum billahi fa'izuhu. Dia kata, mana-mana orang minta dekat kita, barang siapa di antara kamu memohon, minta perlindungan, ya Allah, dia mula-mula, ya Allah, man ista'azakum billah. Mana-mana dia ya Allah, ya Rahman, aku susah. Dia main-main, dia sebut nama aku macam tu. Fa'izuhu, bila bagi sikit pun dia tak apa. Kalau tak nak bagi, diam. Jangan kata apa-apa. Dan pada Nabi pesan kat kita, mana-mana orang main, dia pakai nama Allah, dia pinjam. Ustaz, dia memang jahat ini. Dia pakai nama dia. Agama kata macam tu. Bila dia pakai nama aku, bagi sikit. Kalau tak mau, diam, jangan kata apa. Jangan kata apa-apa. Bila orang main nak minta, dia kata kat sini, barang siapa di antara kamu memohon perlindungan kepada kamu dengan nama Allah, dia main, ya Allah, tolong ai, dia macam tu, ya Allah, nampak tak, dia macam tu, maka hendaklah ia memberi perlindungan kepadanya. Itu dia Nabi kata, fa'izu, bagi perlindungan kat dia. Di sini dia buat dia memang tu apa? Dia meminta perlindungan. Dia lari pada mana-mana kan, dia minta kita lindung dia. Pilih cari tempat nak lindung dia.
Dia kata, laki I nak pukul I. Laki I nak pukul I. Kawasan mana? Kawasan ni lah. Dia ada 3 orang anak. Kami dah, ni orang anak, dia tak ada. Dia ada 3 orang anak. Kami ambil anak dia. Pasal dah kahwin, hang kahwin dengan dia ni muda. Duduk sekolah lagi hang kahwin dengan dia. Nampak ada mak dia lepas dia. Hang jagalah dia. Dah hang berkenan, tapi jaga elok. Masa mengandung, ya Allah ya Tuhan, tolak kawan ni. Dalam keadaan mengandung, kita dah bagi. Duk tengok ni pelik dah. Lepas tu masa-masa ya Allah dalam pantang, lukra pula pukul. Oh, dah lain dah. Tapi pasal perempuan ni kalau dah bercinta kan, ada cinta perempuan, cinta bodoh ada. Pasal dia kata perempuan ni kalau dah mendalam cinta, pukul macam mana pun aku mau. I nak you. Pening perempuan macam ni. Ada minum air ustaz, minum, bismillah. Pasal kita tengok, kita geram, dia pukul. Congah beranak pula nombor 2. Allahu Akbar kabira. Dalam dia pukul hang, dia tolak kawan tu dalam keadaan mengandung, masuk hospital. Congah beranak. Dah habis dah tu. Mai pula nombor 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan nombor 3 aku tak mengarut dah. Dia nombor 3 dia tak tahan, dia balik mengadu kat mak dia. Bila mengadu kat mak dia bilang, hang nak kahwin dengan dia, hang suka dia, hang keluar rumah aku. Keluarlah. Bila kita keluar, ustaz duk mai kuliah, balik mai kuliah. Ustaz tengok laki dia tak peduli kat dia. Malah laki dia ada perempuan lain pula ada usung. Mak dia ni, mak jantan ni tak kisah. Hang nak dia kan, hang tak mau kan, hang cerai, hang nak pasal kan, mak tak peduli kat hang. Mak dia tak peduli. Mak dia tahu saat ni dia buat mai perempuan lain mai pula tidur rumah, mak dia bagi. Sedangkan dia berkahwin ada 3 orang anak, mak dia bagi lagi. Bila ustaz dengar macam tu, ustaz tahu macam ni, kalau hang kena pergi rujuk dengan majlis, ustaz ajak dia rujuk. Bukan kita sudah cerai. Macam ni keadaan kena berpisah. Kalau anak betul-betul insaf. Pasal dia usung anak dia tengah jalan, ada yang anak dia kena sekolah tak sekolah. Dia usung tengah jalan, dia bawa ke hulu kilir, kita tengok nampak dah. Subhanallahal-azim. Lepas tu pula kita tengok, tak tahulah. Boleh live, mudah-mudahan dia tak tengok, cuma hampa yang tengok, hampa ambil iktibar. Tak tahulah ustaz, last sekali ustaz kata, okey, kalau hang betul-betul nak berubah, ustaz tak sampai hati, kami duk tengok pening kepala, aku bukan tengok hang, tengok anak-anak. Sian. Nak berkode semua ni, semua nampak nak apa ni? Tolong. Kami nak, alhamdulillah kerjasama NGO semua ramai-ramai. Ambil dia keluar daripada kawasan ni. Lebih kurang dekat kawasan ni lah. Gila-gila ni kat sini. Mak keluar dah dia. Pergi jauh sikit. Pergi jauh sikit nampak dah. Dapatkan tempat, hang duduk situ. Duduk elok. Tolong jaga anak hang je. Rezeki hang insya-Allah akan datang kemudian. Hang tengok depa-depa tu, dah umur dah 8, dah umur dah 6, ini berapa bulan ni, gila kan ni semua ni. Badak. Allahu Akbar kabira, ya Allah Tuhan. Itulah. Kalau cinta bodoh ni tak boleh buat apa. Tapi dengan 3 ni, kalau kita pisahkan dia dan 3 bulan 4 bulan, kalau dia pergi balik, kita kena ambil Allahu Akbar, Allah kena korbankan dia. Allahu Akbar kabira, ya Allah, ni dunia hari ni. Tapi pasal kita beriman dengan hadis Nabi. Man ista'azakum, dia hantar mesej tak berhenti, tolonglah. Kita tolong. Maka Nabi kita buka ruang untuk tolong dia. Dia kata, waman sa'alakum billah. Waman sa'alakum, kalau dia mai, tolong Ustaz, duit tak ada nak makan. Tapi ustaz punya live, ada nama dia 3 beradik, nama dia Syam, semua ni menipu. Ni nama dia skema-skema. Setiap kali ustaz punya live dia masuk, tolonglah saya nak pampers, makan tak cukup. Kami ambil nombor telefon dia, kita rujuk dengan dia, kau nak pampers, mai kat ustaz. Atau ustaz beli, ustaz hantar di rumah dia. Kita minta nombor telefon, tak nak bagi. Dia kata tak apa, bagi duit kat saya beli. Tak mau, aku beli kau hantar. Tak mau pula. Setiap kali live ustaz, mula-mula kami tak tahu, kami bagi. KWSP setiap bulan bantu daripada tengok skema. Tak mau dah. Kalau masuk live ustaz, jangan bantu mana-mana orang yang minta dalam. Kita duk sembang dia minta. Orang masuk duit kat dia. Dulu kami tak tahu, bodoh. Lalu kami tahu. Bila buat live masuk. Dan paling dahsyat sekali, orang yang main kuliah ustaz dia masuk. Bukan setakat ustaz dia buat. Dia buat kat Dr. Mazhar, dia buat kat Dr. Ruzim, macam-macam dia buat. Rupanya ustaz tengok. Dia ambil duit, ya Allah, duit kami duk iklan berkenaan dengan sekolah dan rumah hamba. Dia ambil, dia ustaz hampir 60,000 dia ambil masuk dalam tabung dia.
Masuk 60,000 atas dana dia. Nak tangkap dia ada kat Mekah. La ilaha illallah, ni orang tak takut langsung. Dia baik memang, dia baik ustaz mai kuliah. Rupanya dia ada sesuatu, dia nanti buat, dia pandai sikit. Kalau siapa nak bantu ustaz lah, ya sama-sama lah kita bantu untuk sekolah dia. Kita tak tahu dia buat dalcam belakang kita. Ustaz tak benarkan mana-mana orang kutip apa nama atas sekolah ustaz, atas nama orang tertentu tak. Semua atas nama ustaz, atas nama orang lain tak ada. Tak ada. Rupanya kita duk tengok duit aku duk melayang merata. Barulah apa nama Kizan bagi tahu ustaz dia ambil 80,000, ni kata ambil 12,000. Kita telah haula wala, dulu dah nama ustaz dah naik dah. Skema buat apa dulu nama ustaz, dia ni pula bagi tahu apa nama. Dia kata ustaz terlibat dengan judi. Kepala otak judi apa aku terlibat? Judi. Ustaz main judi, ya Allah Tuhan aku. Nama aku dalam kes judi tu. Ya Allah nak fitnah, ya Allah Tuhan. Cepat buang ustaz, cuba buang gambar-gambar tak seronok. Ustaz tak reti nak main set, jangan takut. Ustaz tak reti nak ustaz tak reti tu semua depa buat. Cuba nak burukkan kita sampai tahap tu. La haula wala quwata illa billah. Duit tabung sekolah kita ambil. Bubuk nama kita macam tu ni. Itu ustaz kata, ya Allah, ustaz tak pernah buat macam tu. Tak pernah buat macam tu semua, nampak tak? La haula wala quwata illa billah. Maka sebab tu kalau hampa tengok live ustaz, orang nak minta tu jangan bagilah. Jangan bagi sesen pun jangan bagi. Semua tu tipu. Yang baru ni ada 3 adik-beradik yang adik-beradik miskin. Penipu, ya Allah. Kami ada NGO kami akan siasat dia. Tanya kat dia yang tu yang ni, rupanya tipu. Kita ada, baru ni kita ada susu dekat 1,000 susu. Mami lah pakai. Kita bagi pada semua ibu-ibu yang anak kita bagi. Ada bukti jelas kita bagi. NGO kami alhamdulillah. Kita bagi, nampak tak? Tapi kalau tipu tak boleh lah. Dia nak telok, dia nak tu, kita mai. Kita pergi rumah dia bagi alamat sekian-sekian, pergi tengok rumah Cina. Kata alamat, halo, dah sekarang dia letak. Tak, saya pindah rumah. Macam tak payah. Oh janganlah ya Allah lah, ni orang kita punya keadaan tertekan ni semua punca daripada ekonomi kita. Orang kita dah buat apa saja sanggup menipu yang tu yang ni. Di Kuala Lumpur lah ni dah jadi lain lah, ya Allah, lain orang dalam surau yang mengaji semua dah jadi habis. Hampa jangan hidup lama-lama dah, cukup masa pi lah ke tepi ni. Kan sudahlah. Hampa nak duk apa lagi? Masyarakat duk jadi lain dah lah ni, lain dah. Aduh, ya Allah, anak murid pun boleh tipu, apa lagi nampak ada. Ustaz lah sekadar dia tipu dia aku. Nak penipu. Wa man sa'alakum billah, mana-mana orang yang demai, dia minta tolong billah dengan nama Allah, dia minta duit lah kita kata. Fa'atuhu, bila bagi kat dia. Sikit pun tak apa. Okey? Agama ajak kat kita. Tengok Abdullah bin Umar kata, peribadi Nabi nak macam ni. Orang minta perlindungan ikhtiar. Orang minta sikit ikhtiar. Wa man ata ilaikum ma'rufan, tengok dia kata. Wa man ata ilaikum ma'rufan, mana-mana orang mai dia bawa pada kita kebaikan, dia kata. Dia kata kat sini apa dia? Kalau dia memberi, dia kata, hendaklah kamu, dia kata, memberi, dan barang siapa dia kata berbuat sesuatu baik kepada kamu, hendaklah kamu membalasnya. Wa man ata ilaikum ma'rufan, itu maksud dia. Mana-mana orang yang mai buat baik kat kita, fakafi'uhu, buat baik, balas baik. Dia balas baik kat kita kan, kita balas baik, doa dekat dia. Apabila dia bagi, terima kasih ustaz, saya doakan, cukup. Balas baik dekat dia. Jangan sangka buruk. Kita jangan kata dia mai, ni ada makna ni. Walaupun dia bagi, dia berkenan dekat anak hang, okey lah tu. Dia ada sesuatu dia minta nama dia baik dengan hang, siapa dia berkenan dengan anak hang, kan? Tanda dia tanda baik. Tapi jangan kita orang balas benda baik, kita balas benda buruk, jangan. Nabi kata lagi, fa illam tajidu, kalau sekiranya dengar sini, fa illam tajidu, dia minta perlindungan, kita tak mampu bagi. Okey? Faham tak? Dia minta perlindungan, kita tak mampu. Dia minta duit, kita tak mampu. Dia bagi sesuatu hadiah, kita tak mampu nak balas yang lebih baik pada tu. Maka apa dia kata? Fa illam tajidu, kalau kamu tak mampu nak bagi semua tu, perlindungan ke, duit ringgit ke, sesuatu benda tak bagi, fad'u lahu, doalah dekat dia. Doa dekat dia. Orang yang minta perlindungan tu, tolonglah laki ai nak pukul hak, kita doa, ya Allah, selamatkanlah dia. Dia memang minta duit, aku tak ada duit langsung ni, anak aku nak sekolah. Ya Allah, kau selesaikan masalah dia, buka pintu rezeki untuk dia.
dia mai bagi kat kita kebaikan, ya Allah balaskan dia dengan kebaikan. Maka Nabi kata, fa illam tajidu, kalau semua benda tu kita tak mampu nak bagi, doalah. Doa untuk dia. Kita doa dekat dia. Nabi kata sebaik-baik sebaik-baik orang yang mai pada kita, kadang-kadang dia mai minta perlindungan tu, sebenarnya dia nak buka tentang tentang permasalahan kita yang sama nak tak selesai, dia nak mai selesai. Kita akan dengar hadis. Apa dah? Kadang tak pasal-pasal orang tu mai nak minta tolong dengan kita, sebenarnya dia nak selesai banyak masalah kita. Maka kita insya-Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Ustaz baca ringkas boleh tak? Ustaz baca ringkas nak habis dah. Bulan depan kita mengaji bab lain. Hendaklah dia kata setiap Muslim kalau diminta perlindungan maka ia memberikannya. Dan apabila ada seseorang yang meminta kepada kita dengan nama Allah, maka hendaklah orang itu kita beri, dan barang siapa yang menerima kebaikan daripada orang lain, hendaklah ia membalas kebaikannya itu. Dan kalau tidak boleh membalas, dia kata kalau tak boleh nak balas sekalipun berupa material ke, maka hendaklah ia mendoakan orang yang telah, dia kata, memberikan hadiah ataupun kebaikan mereka. Orang bagi hadiah, bagi sesuatu kita tak mampu, kan? Kadang-kadang anak kita nak pergi luar negeri, orang bakat bagi macam-macam, doa dekat dia, kita tak mampu nak pada. Hukumnya memberi perlindungan kepada orang yang memohon perlindungan adalah sunnah. Nabi bila orang main macam mana keadaan pun, Nabi tetap akan buka ruang untuk melindungi dia. Kita nak baca banyak benda, kan? Baca banyak benda. Tapi dalam masa yang sama Nabi kan kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah musuh main minta tolong kepada dia, minta tolong dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku bergantung dengan Allah. Apa nak jadi kemudian tu. Tapi Nabi akan buka ruang untuk bagi pertolongan. Yang kedua, memberi, dia kata, kepada orang lain, dia kata, yang meminta kepada kita adalah sunnah. Dia minta sesuatu, kita bagi kat dia, adalah sunnah. Yang ketiga, membalas budi baik orang lain yang berupa, dia kata, pemberian material ataupun hadiah adalah sunnah. Yang keempat, mendoakan orang yang memberi hadiah kepada kita kerana kita tidak dapat membalasnya berupa material adalah wajib. Tak mampu nak bagi apa, doa, ya Allah, kau bagi pada dia jalan penyelesaian, ya Allah, kau jaga dia, kau pelihara dia. Mudah-mudahan ya Allah bagi kelapangan bagi kita untuk beramal dengan hadis ni. Dengan izin Allah Ta'ala, insyaAllah bulan depan kita nak jadi orang zuhud, nak jadi orang yang warak. Apa maksud zuhud, apa maksud warak, bab ni kita bulan depan insyaAllah. Ustaz doakan apa semua tak mati lagi. Habis bab ni nak mati pun tak apa dah. Kita dah faham bab warak dengan bab zuhud, insyaAllah. Yang baik semua main daripada Allah, salah dan silap daripada kalam Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih.